Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk kumpulan kami adalah pengurusan strategik di Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Chaum Lions. Pengenalan Jabatan Kesihatan Negeri Johor merupakan organisasi awam yang telah dipilih oleh kumpulan kami dalam menyiapkan tugasan ini. Jabatan ini merupakan jabatan yang bertanggungjawab dalam memastikan kelancaran bagi sebarang urusan pentadbiran di peringkat negeri. JKNJ ditubuhkan pada 1905 dan dikenali dengan nama Pejabat Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Negeri Johor di bawah naungan Datuk Dr. JPA Wilson DPMJ bermula tahun 1905 hingga 1920. Pada asalnya JKNJ hanya menguruskan bahagian pengurusan dan perubatan merangkumi 8 buah daerah di negeri Johor, iaitu Johor Bahru, Muar, Batu Pahat, Pontian, Keluang, Segamat, Kota Tinggi dan Mersing. Sejajar dengan perkembangan dan pertambahan penduduk, jabatan ini telah berkembang kepada 6 bahagian utama, iaitu bahagian pengurusan, bahagian perubatan, bahagian kesihatan awam, bahagian farmasi, bahagian pergigian, bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Pada tahun 2003, bahagian pengurusan JKNJ telah disusun semula sejajar dengan hasrat Kementerian Kesihatan Malaysia memperkukuhkan lagi pentadbiran semua jabatan kesihatan negeri. Visi menaikkan taraf kesihatan penduduk negeri Johor setaraf dengan kesihatan negara maju. Misi menyediakan satu perkhidmatan kesihatan yang akan meningkatkan taraf kesihatan melalui promosi cara hidup, pencegahan penyakit serta perkhidmatan rawatan dan pemulihan yang berkualiti di dalam suasana penyayang. Objektif membantu individu dan keluarga mencapai dan mengekalkan taraf kesihatan yang optimal bagi membolehkannya menjalankan kegiatan ekonomi dan sosial yang produktif dengan menyediakan kemudahan asas dan perkhidmatan yang berkualiti. Tumpuan diberikan kepada rakyat yang kurang bernasib baik. Seterusnya berkaitan isu pengurusan strategik. Ianya membolehkan organisasi dalam mencari penyelesaian bagi menambahbaikan urusan operasi. Walau bagaimanapun terdapat isu dan permasalahan yang berlaku secara berterusan jika tidak ditangani dengan lebih baik dalam pengurusan sumber manusia di Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Antara berikut merupakan isu-isu yang dikenal pasti menjadi perbincangan dalam kaedah penggunaan strategik pengurusan sumber manusia. Yang pertama, tahap kompetensi bagi seorang penjawat awam. Berdasarkan kepada elemen-elemen kompetensi, manusia mempunyai perbezaan dalam pengetahuan, kredibiliti, kemahiran, kelakuannya, keupayaan dalam diri dan sebagainya. Penjawat awam yang dilantik dipastikan yang berkebolehan dan berkaliber dalam memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA supaya setiap objektif organisasi dapat dicapai. Kepakaran dan teknikal sumber manusia diperlukan untuk sesuatu bahagian, tetapi ianya mesti mengikut pengkhususan setiap unit atau kawasan yang diperlukan perkhidmatan tersebut. Kedua, cabaran dalam menyediakan perkakasan teknologi terkini. Mengikut urusan kemodenan, pemikiran dan idea yang bermasalah, jangka panjang yang dihadapi oleh organisasi baru diperlukan dalam menyelesaikan sesuatu tugasan dan kerja. Bukan sahaja aplikasi teknologi atau mesin dipenambahbaikan, tetapi perlu mencari kaedah yang terbaik dalam mendapatkan pulangan hasil yang berkesan. Ketiga, sistem proses penilaian prestasi. Ada ketika pihak pengurusan berhadapan dengan beberapa isu permasalahan berhubung dengan proses penilaian prestasi disebabkan penjagaan sistem tadbir urus tidak jaga dengan baik. Punca terjadinya konflik adalah gangguan teknikal aplikasi Harmis yang menyebabkan penilaian prestasi perlu diisi secara manual. Keempat, cabaran dalam menyediakan persekitaran kerja yang selesa. Manusia dilahirkan mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Perbezaan dapat dilihat pada tahap pemikiran, gaya hidup dan kemahiran yang diamalkan. Untuk memenuhi tuntutan pencapaian yang ditetapkan, ianya memerlukan kesungguhan organisasi dalam menyediakan tempat yang baik bagi setiap pekerja. Pelbagai jenis konflik yang terjadi bagi menggambarkan tekanan yang dilalui oleh sumber manusia. Di antaranya adalah seperti berikut: konflik
dalam diri. Konflik yang terjadi bila seseorang individu menghadapi tekanan apabila pekerjaan yang diharapkan bertentangan dengan realiti kerja atau melebihi dari kemampuannya. Konflik Saya akan menjelaskan tentang analisis persekitaran. Analisis persekitaran terbahagi kepada dua, iaitu analisis persekitaran dalaman dan juga analisis persekitaran luaran. Analisis persekitaran luaran terbahagi kepada 6 sumber, iaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, persekitaran dan juga peraturan. Politik merupakan perkara pertama faktor luaran ini, kerana segala dasar yang berkaitan dengan Kementerian Kesihatan ditentukan oleh kelompok-kelompok dari politik yang memerintah negara. Pihak pemerintah akan menentukan dasar yang sesuai dengan ideologi mereka. Ia merupakan cabaran kepada penjawat awam untuk beradaptasi dengan pihak pemerintah. Perkara kedua adalah berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi negara perlulah dalam keadaan sihat. Kerana jika ekonomi negara sihat, bermakna aliran kewangan dalam keadaan stabil. Sedia maklum bahawa peralatan, produk kesihatan memerlukan kos yang tinggi. Jadi, ubat-ubatan, alat perubatan yang mahal perlulah dibeli dengan wang ringgit. Jadi, kewangan yang kukuh pasti membolehkan perkara tersebut dijalankan. Pihak kerajaan perlulah memperuntukkan dana yang besar bagi memastikan setiap jabatan kesihatan dalam negara dalam keadaan yang lebih baik. Seterusnya adalah tentang kemasyarakatan. Sedia maklum bahawa negara kita mempunyai pelbagai kaum. Oleh itu dalam organisasi jabatan kesihatan juga mempunyai berbagai bangsa. Oleh itu perlulah wujud keseimbangan dalam tugas dan kerjaya bagi memastikan semangat muhibah mereka wujud. Seterusnya ialah teknologi. Teknologi merupakan intipati kepada pemacu keterampilan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan kesihatan. Dunia semakin maju, ramai yang lahir dalam bijak pandai, ramai ahli-ahli yang baik dalam urusan perubatan. Maka teknologi perlulah selaras dengan ilmu yang mereka ada. Sekiranya di dalam negara masih lagi kurang teknologi, maka mereka tidak dapat mengembangkan ilmu mereka di dalam negara kerana teknologi yang kurang. Oleh itu merupakan satu kerugian buat negara. Itulah contohnya jika seorang doktor yang berkelayakan untuk duduk dalam negara masih lagi memilih tinggal di luar negara. Salah satu sebabnya adalah kerana teknologi. Baiklah, yang terakhir adalah tentang persekitaran dan juga peraturan. Untuk mewujudkan sebuah organisasi kesihatan yang mendapat pengiktirafan dunia, pihak kementerian perlu memberi persekitaran yang kondusif dan bersesuaian dengan perkembangan semasa. Oleh itu, pihak kerajaan juga perlu menyediakan tempat yang bagus dan strategik demi keselesaan rakyat dalam mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang terbaik. Dari segi peraturan pula, pihak kementerian perlu memperkemaskan dan sentiasa menyemak sama ada peraturan tersebut dipinda atau ditambah baik selaras dengan perkembangan semasa. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sikap profesional di kalangan penjawat awam dalam memberikan perkhidmatan. Selepas itu, tentang analisis dalaman pula. Bahagian pengurusan merupakan tulang belakang dalam sistem pentadbiran di Jabatan Kesihatan Negeri Johor agar semua perkhidmatan yang dipimpin
dan diuruskan dalam keadaan baik. Seterusnya, bahagian unit latihan dan kualiti di Jabatan Kesihatan Negeri Johor perlu memainkan peranan penting dalam pelaksanaan dasar latihan dan kualiti untuk melahirkan warga kerja yang berkompetensi dan membangunkan modal insan yang cemerlang. Berpandukan pelan latihan strategik dalam meningkatkan kualiti. Di bahagian pengurusan pula, terdapat seksyen pembangunan yang diberi tanggungjawab untuk memastikan aktiviti-aktiviti pembangunan yang meliputi projek kecil maupun yang besar di bawah peruntukan yang disediakan oleh kerajaan. Selain itu, bagi mendapatkan perkhidmatan yang berkualiti dan cemerlang, Jabatan Kesihatan perlu mempunyai seksyen yang diberi tanggungjawab untuk memastikan Jabatan Kesihatan menjadi sebuah organisasi yang terbaik dalam pembangunan sumber manusia yang berkualiti, berkemahiran dan berintegriti. Selain itu, takbir urus yang baik juga perlulah sentiasa diperkukuhkan dan diperluaskan dengan penggunaan ICT. Ianya dalam memberikan perkhidmatan yang cemerlang. Seterusnya, pelaksanaan strategi jangka panjang dan jangka pendek melalui teknologi maklumat dan kemudahan ICT dengan lebih cekap dan berkesan perlu dilaksanakan oleh setiap seksyen teknologi maklumat dan komunikasi di Jabatan Kesihatan. Itu sahaja dari saya akan serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fazli bin Zainal Abidin, nombor matrik 267326. Hari ini saya akan menerangkan pembentukan strategi. Pembentukan strategi di dalam pengurusan sumber manusia di JKNJ dalam mengenal pasti kapasiti organisasi dan keupayaan sumber manusia. Menggunakan ANISWOT adalah paling sesuai untuk digunakan. ANISWOT digunakan untuk mengenal pasti segala kekuatan dan kelemahan organisasi serta pembangunan hala tuju yang strategik. ANISWOT di bahagian sumber manusia JKNJ penting untuk membentuk strategi dalam meningkatkan pencapaian melalui penggunaan pelbagai peluang yang sedia ada dalam memperbaiki kelemahan. Terdapat 2 peringkat dalam proses analisis ini, iaitu yang pertama ialah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dengan menyerahkan aktiviti dalam dengan analisis yang menyuruh. Yang kedua ialah tindakan usulan yang perlu dijalankan serta penyaraian segala peluang yang ada dan halangan yang mempengaruhi pembangunan perancangan strategik dalam organisasi. Analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah diperjelaskan menerusi 4 elemen, iaitu perkhidmatan, prestasi, latihan dan perkhidmatan sistem Hermes yang Cadangan sumber manusia merupakan satu kepentingan kepada mana-mana organisasi. Sumber manusia juga memberi sumbangan dari sudut ekonomi negara dan memberi agihan pendapatan kepada masyarakat. Kami menyatakan cadangan untuk mereka menaik taraf segala urusan perihal yang berkaitan sumber manusia. 1. Melaksanakan sistem pengurusan yang lebih bercirikan masa hadapan dan padat dengan kemudahan terkini, khususnya dari sudut ICT, kerana mereka perlu berhadapan dengan perubahan semasa dari segi teknologi terkini. 2. Kecekapan takbir urus, memantapkan anggota kerja di JKNJ dengan memberi mereka peluang untuk berubah dari segi keterampilan ilmu pengetahuan dengan memberi mereka kursus yang bersesuaian dengan keadaan semasa agar mereka dapat beradaptasi terhadap perkembangan semasa. 3. Galakan dari segi emosi, pihak pengurusan sumber manusia perlu menitik beratkan juga perkembangan dari sudut kesihatan fizikal maupun mental anggota kerja mereka agar produktiviti organisasi dapat mencapai objektif yang dikehendaki oleh majikan. Kaki tangan juga tidak boleh hanya bersikap diam diri tanpa memaklumkan kepada pihak pengurusan tentang tahap kesihatan mereka. Mereka juga perlu untuk kekal sihat agar dapat melaksanakan tugasan yang diamanahkan. Untuk membentuk gaya hidup sihat, individu perlu mengetahui pengetahuan kesihatan dan kesedaran tingkah laku terhadap pemakanan yang seimbang. Strategi yang berkesan, pihak pengurusan sumber manusia di JKNJ perlu memikirkan strategi yang sesuai untuk menghadapi tekanan berdasarkan situasi semasa dan mereka perlu merangka untuk keadaan pada masa akan datang. Perkara ini amat penting kerana ia melibatkan tenaga kerja, contohnya pengambilan anggota kerja yang baru untuk menampung beban kerja yang berlebihan dari anggota kerja yang lama ataupun menggantikan anggota kerja yang sudah bersara
kerana dengan membuat strategi dan kajian akan menjadikan organisasi tersebut lebih bagus. Kesimpulan, pengurusan tertinggi JKNJ perlu sentiasa mengkaji dan mengenal pasti setiap isu permasalahan yang dihadapi oleh pekerja bagi membendung pertikaian dan mencari penyelesaian. JKNJ hendaklah sentiasa membuat pemantauan kepada setiap daerah bagi memastikan keseluruhan sumber manusia berfungsi dengan baik mengikut fungsi dan struktur yang betul. Penyediaan pemasaran atau kemudahan yang lengkap adalah faktor utama dalam mencapai kepuasan hati pekerja bagi meningkatkan prestasi organisasi. Plan pengurusan risiko berfungsi sebagai proses penyelesaian bagi organisasi menguruskan permasalahan atau risiko yang dengan cara yang terbaik mengikut plan strategi organisasi. Komitmen yang diberikan dalam ahli kumpulan pekerja boleh melatih setiap individu dan menjadi seorang yang bertanggung jawab dalam tugasan yang diamanahkan dengan pencapaian organisasi yang dikehendaki. Setiap perhubungan ahli kumpulan perlu dititik beratkan oleh pihak pengurusan bagi mendapatkan pencapaian yang cemerlang seiring dengan melahirkan modal insan yang berguna yang merupakan aset penting kepada organisasi supaya menjadi landasan untuk maju dan berjaya.